Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan presentation quantum metal bersama saya pada malam ini, lebih kurang 1 jam. Dan semoga ia memberi pendedahan atau penerangan yang bermanfaat dan anda boleh memahami apa itu quantum metal dan anda boleh menjadi lebih yakin dan juga lebih jelas tentang apa itu quantum metal dan apa manfaat yang kita boleh dapatkan dengan menjadi ahli quantum metal. Quantum metal memberikan banyak fasiliti ataupun kemudahan yang menguntungkan kepada ahli ya. Jadi kalau yang bukan ahli tidak dapat memperolehi apa-apa kemudahan yang disediakan. Untuk seorang mendapat kemudahan ini anda haruslah menjadi member Quantum Metal. Macam mana cara dia? Anda dapatkan link untuk daftar daripada rakan anda yang memperkenalkan anda tentang Quantum Metal. Pendaftaran percuma. Lepas buat pendaftaran anda kena buat KYC. KYC maksudnya upload IC depan belakang. Ini adalah requirement daripada Bank Negara ya. Maknanya company kita ni yang legit lah, yang betul. Kita bukan company yang main-main. Kemudian anda juga kena upload bank statement bahagian atas yang ada nama IC. Usahkan akaun anda. Selain daripada itu anda jangan lupa letakkan nama waris. Ya, sebab sekiranya apa-apa terjadi, kita boleh hubungi waris anda untuk mewarisi aset-aset anda ni. Okay. So itulah kelebihan quantum metal dan peringkat di bahagian permulaan ini saya akan cerita sikit tentang profil syarikat ataupun apa itu sedikit sebanyak tentang syarikat quantum metal. Dan bahagian kedua nanti saya akan masuk kepada produk. Okay. Quantum metal anda boleh tengok dekat website, kita punya tagline adalah preserve and enhance our wealth. Okay, ataupun lindungi dan gandakan kekayaan anda dengan emas. Okay. Tentang profil syarikat ni anda boleh tengok dalam kita punya website rasmi ya, quantummetal.com.my. Ambil masa sikitlah ya, tengok website kita, ada berita-berita terkini dan juga update-update terkini ya. Alright. So sekali lalu Quantum Metal telah pun berusia lebih 10 tahun, dia bukan syarikat yang baru. Kalau scam tak lama lah, selalunya lebih kurang dari 3 tahun dah tutup betul. Syarikat Quantum Metal berdaftar secara sah dan dengan modal berbayar 10 juta. Dah lama memang Quantum Metal terkenal sebagai pembekal emas berkualiti tinggi nombor 1 di Malaysia. Sebelum ini Quantum Metal hanya membekalkan kepada korporat-korporat ya. Kepada korporat-korporat, cuma pada 2019 sahaja Quantum Metal sudah membuka peluang kepada komuniti, kepada orang awam macam kita ni dengan mendapatkan perkhidmatan pembelian daripada konsultan-konsultan yang dilantik oleh Quantum Metal. Kalau kita beli daripada Quantum Metal sebenarnya kita dapat harga jauh lebih rendah, harga burung lah ya, dan banyak kemudahan. Kemudian Quantum Metal juga menyediakan platform fintech. Dengan adanya kita punya platform ataupun wallet kita ni, urus niaga menggunakan logam emas menjadi lebih mudah, nak menyimpan mudah, nak buat transaksi mudah dan sebagainya. Dan seterusnya pada tahun 2021 kita telah berkembang ke seluruh ke peringkat international dengan mempunyai ibu pejabat di New York ya, QMEI ataupun QME, dengan kita punya saham sudah pun diapungkan di papan bursa digital terbesar di dunia ya. Kemudian kita juga sudah menjangkau ke lebih 15 negara. Pada waktu terdekat ini sasaran kita adalah 60 negara insya-Allah. Dan ini adalah kita punya founder yang dihormati, Datuk Lim Sung ya. Kepada orang Pening, besok kita ada event dekat Bahang Hotel, Teluk Bahang Pening. Jadi anda boleh berjumpa dengan Datuk Lim lah ya, ada acara esok. Dan juga kita sebagai selain daripada pengasas, beliau juga merupakan pengarah urusan kumpulan. 20 tahun berkecimpung dalam industri emas, daripada downstream ke upstream, memang itu kepakaran beliau. Dan apa yang penting, beliau adalah seorang yang sangat berbesar hati, sangat memikirkan tentang manfaat yang boleh boleh diberikan kepada member-member Quantum Metal ya. Jadi apa yang kita kena faham, emas adalah sebenarnya satu aset ya. Dan hari ini dengan Quantum Metal, emas sudah menjadi satu mata wang. Kita dah cakap, kita sebagai orang Islam, kita memang selalu dengan hadis yang mengatakan bahawa emas adalah mata wang sebenar, dan di akhir zaman nanti tidak ada yang lebih bernilai selain daripada emas dan perak, betul? Jadi banyak dah negara cuba beralih dengan mata wang tidak stabil dan
dan sebenarnya mata wang kita yang tidak diikat dengan nilai yang sebenar ataupun tidak diikat dengan emas, banyak negara Islam terutamanya sudah mula mencuba untuk mewujudkan mata wang yang berdasarkan emas, tapi sampai hari ini tidak ada yang betul-betul kukuh. Tapi di quantum metal, alhamdulillah, dengan teknologi yang dibawakan hari ini, emas sudah boleh digunakan dalam urus niaga dan juga digunakan sebagai mata wang selain daripada aset untuk menyimpan kekayaan kita untuk masa depan. Okay? Dan kita punya pasukan pengurusan terdiri daripada orang-orang hebat, iaitu yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan bin Lazim, iaitu bekas timbalan Ketua Polis Negara. Kemudian kita ada Haji Kamarizaman bin Johari, merupakan pengarah yang juga bekas pengarah Jabatan Penyiasatan ataupun AMLA, Bank Negara Malaysia, Anti Money Laundering. Jadi kalau syarikat-syarikat yang ditubuhkan di Malaysia ni mendapat laporan ke Bank Negara, inilah orangnya yang memberi arahan untuk menutup ataupun menyiasat satu-satu syarikat tersebut. Jadi bukan calang-calang pasukan pengurusan kita. Kemudian kita ada Haji Jamal Muhammad yang juga merupakan pengarah penasihat kanan di Wise World Integrated. Wise ini merupakan satu badan yang mana membolehkan untuk kita membuat pembayaran ke luar negara dengan lebih cepat lagi, lebih mudah dan lebih murah lagi. Jadi ini adalah antara yang penting, orang-orang penting di belakang quantum metal. Selain daripada itu, setiap produk kita adalah patuh syariah. Kita mempunyai pengurusi jawatan kuasa syariah yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Ahsan bin Haji Ahmad yang merupakan bekas mufti Kerajaan Pulau Pinang. Jadi kita beruntung sebab quantum metal sangat menitik beratkan tentang pematuhan syariah. Dan sebab itulah kita ada penasihat yang konsultan yang dilantik, iaitu Tawafuk, yang sentiasa memantau kita punya pematuhan syariah untuk setiap produk yang dikeluarkan. Kemudian setiap tahun juga kita ada audit syariah daripada AUFI yang juga di satu badan yang disahkan oleh Majlis Emas Dunia ataupun World Gold Council. Jadi kita di quantum metal sebenarnya ada dua jenis audit yang dijalankan secara tahunan oleh quantum metal. Yang pertama adalah audit kewangan. Anda boleh dapatkan laporan kewangan tu daripada SSM, dengan pembelian di SSM, dan setiap transaksi yang dijalankan di quantum metal dilaporkan kepada bank negara. Walaupun quantum metal bukan bank, tapi kita punya CEO mengambil inisiatif untuk melaporkan kepada bank negara supaya tidak ada kesalahfahaman ataupun pelanggaran yang mana yang telah ditetapkan oleh bank negara. Jadi kalau ada yang di luar sana menuduh kata scam ataupun tak legit dan sebagainya, kita boleh hanya perlu untuk screenshot sahaja sebarang pertuduhan tersebut dan laporkan kepada syarikat. Lawyer daripada syarikat kita akan mengambil tindakan. Jadi kita jangan risau, semuanya telah dijalankan berdasarkan undang-undang. Alright. So kalau kita nak tahu syarikat itu kukuh atau tidak, kita tengok siapa di sebaliknya, siapa yang berurus niaga dengan quantum metal, siapa yang mempercayai dengan menjadi business partner ataupun rakan niaga quantum metal. Yang pertama adalah Perth Mint Australia yang merupakan lombong emas milik Kerajaan Australia Barat. Untuk ada satu perkara yang sukar untuk satu syarikat bergabung dengan kerajaan kan. Ini adalah lombong milik Kerajaan Australia Barat dan sudah sekian lama Perth Mint Australia melantik quantum metal sebagai pengedar eksklusif untuk Asia. Jadi emas Perth Mint ini merupakan yang berkualiti tinggi, yang pertama di dunia, berkualiti nombor 1 di dunia. Dan kalau kita bawa emas Perth Mint ni ke mana-mana ke seluruh dunia, sangat mudah disah lakukan. Maknanya kalau kita nak jual boleh diterima. Contohnya kalau kita pergi luar negara, kita tak boleh bawa banyak duit, kita boleh bawa emas, tapi kita kena pastikan emas yang kita bawa tak ada disahkan, dilakukan di luar negara. Jadi Perth Mint Australia ada salah satu option yang mana emasnya diterima oleh seluruh dunia. Okay? Dan seterusnya kita bekerjasama dengan ICBC Bank, merupakan bank terbesar di dunia. Kita ada MOU di mana quantum metal yang menjadi pembekal gold coin untuk ICBC Bank. Ada 4 saiz kalau tak silap saya. Jadi kalau anda teringinlah nak withdraw, ambil fizikal, anda boleh pilih untuk ambil Panda Coin ni. Kita ada beberapa option. Okay? Kemudian
Kalau kita kata tentang patuh syariah yang paling penting, emas yang kita beli itu bukan atas kertas, tapi emas yang kita beli itu ada kewujudannya, ada emasnya yang sebenar. Kalau di quantum metal, walaupun kita beli secara digital, di mana emasnya disimpan? Jadi emas yang kita beli daripada quantum metal disimpan di Brinks. Brinks adalah merupakan peti simpanan logam berharga yang sudah pun berusia lebih 160 tahun. Pelanggannya adalah negara di seluruh dunia dan juga setiap emas yang kita beli yang simpan di Brinks dilindungi dengan insurans. Jadi apa-apa terjadi kepada quantum metal, kita ada sertifikat, kita boleh rujuk kepada Brinks untuk mendapatkan semula pemilikan ataupun nilai aset yang sudah kita laburkan tadi. Jadi insya-Allah semoga tak ada apa-apa terjadi pada quantum metal dan ini dengan adanya Brinks ni kita dapat satu keyakinan bahawa kita punya emas disimpan dengan selamat. Okay? Dan yang paling penting ianya diinsurankan. Apa-apa terjadi, insurans ni akan bertanggungjawab. Lloyd's of London ada satu syarikat yang sangat besar yang sudah pun berusia 337 tahun. Antara pelanggannya adalah kapal Titanic. Kita tahu, kita dengar, kita biasa tengok cerita Titanic kan, yang bernilai berjuta-juta dolar pada zamannya dulu. Dan kapal tersebut juga diinsurankan oleh Lloyd's of London. Jadi di situ kita dapat mengukur kekukuhan Lloyd's of London. Jadi kalau Brinks, Lloyd's dan juga ICBC Bank adalah partner kepada Quantum Metal, jadi kita kena faham bahawa persoalan-persoalan remeh tentang betul ke quantum metal, sah ke kewujudan dia, kukuh ke dia, sudah pun terjawab dengan melihat siapa yang berkolaborasi dengan quantum metal. Okay? Kalau untuk peringkat Malaysia, quantum metal berkolaborasi dengan 3 bank besar iaitu Bank Muamalat, Affinbank dan RRG Bank, di mana anda boleh tiga-tiga bank ini mendapatkan bekalan emas daripada quantum metal dan mereka juga menjual salah satu produk quantum metal iaitu gold storage account, ya. Jadi yang seterusnya kita juga berkolaborasi atau bekerjasama dengan My Angkasa. Ini adalah agensi kerajaan. Bukan kaling-kaling orang boleh berkolaborasi dengan agensi kerajaan. Jadi Koperasi Malaysia mempunyai 8 juta ahli. Selain daripada itu, kita juga pembekal emas kepada gabungan 10 koperasi Asia yang dikepalai oleh yang berbahagia Datuk Seri Abdul Fattah juga ya. Jadi kalau peringkat ASEAN ni ahlinya 60 juta. Jadi kenapa yang berbahagia Datuk Seri Abdul Fattah memilih quantum metal? Kerana dia yakin quantum metal adalah satu syarikat yang kukuh, yang boleh dipercayai ya. Jadi kalau kita ni yang tak berapa gerti bidang ni, kita ikut saja orang yang pakar, orang yang pengalaman, kerana mereka sudah pun menjalankan due diligence ataupun pengkajian tentang quantum metal. Seterusnya kita punya partner adalah Ar-Rahnu Tekun. Saya rasa banyak cawangan di seluruh Malaysia ni, boleh kata di setiap bandar besar ada ya, dia punya ibu pejabat. Ar-Rahnu Tekun ni lebih kepada jadi kita punya pick up center ya. Kalau contohnya kita ada emas yang kita simpan dalam quantum metal, kita nak ambil fizikal untuk kita pegang, untuk sampel tuju dekat orang contohnya kan, kita boleh pergi ke website kita tadi quantummetal.com.my, bahagian bullion, kita boleh buat withdrawal. Kita boleh buat withdrawal, tengok berapa kita boleh tengok berapa jenis emas yang kita ada, berapa jenis size, berapa design yang kita ada, anda boleh pilih untuk withdraw ya. Jadi anda kena login dalam anda punya sistem, anda boleh buat withdrawal. Dan anda boleh pilih 3 cara. Pertama, minta dipostkan ke rumah, insya-Allah selamat. Kita ada insurans. Yang seterusnya anda boleh minta untuk ambil dekat ATM machine dekat HQ kita di Pulau Pinang. Ini untuk orang Penang lah, orang Penang, Kedah boleh lah kan, orang jauh jauh lah nak datang. Ya, yang seterusnya yang paling senang juga adalah untuk anda ambil di mana-mana cawangan Ar-Rahnu yang berdekatan. Okey, jadi untuk dapatkan emas fizikal senang sahaja. Dan siapa kata quantum metal tak ada emas fizikal? Kita dah lebih 10 tahun bekalkan emas fizikal, betul tak? Alright, so seterusnya kita ada Malakat Eco Group. Malakat Eco Group juga partner kita yang mana kita ada mallnya sendiri di Cyberjaya.
Malakat Mall ni semua peniaga atau merchant di dalam ini serta pekerja Malakat Mall mempunyai akaun Quantum Metal. Jadi kalau dekat dalam Malakat Mall ni kita nak buat pembayaran, kita boleh gunakan wallet Quantum Metal. Nak beli teh tarik ke, nak beli baju ke, nak beli barang kemas ke, semua boleh dibuat pembayaran menggunakan Quantum Metal. Jadi di sini terbukti bahawa Quantum Metal sudah menyediakan satu platform di mana kita boleh menjadikan emas sebagai mata wang. Okey, itu yang hebat. Dan yang menarik juga adalah Dewan Perniagaan Islam Malaysia mengiktiraf Quantum Metal sebagai pelaburan patuh syariah dan sebagai penyelesaian pemulihan ekonomi ummah. Ya, jadi ini adalah satu platform yang mana pada saya kita kena berkongsi dengan semua orang kita sayang, adik-beradik kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita dan semua komuniti supaya kita boleh bantu kita meningkatkan ekonomi kita. Bukan sahaja membeli emas tapi ada kaedah di mana kita dapat mengumpul emas dengan lebih mudah dan juga mendapat keuntungan dengan emas dengan lebih cepat. Ya, alright. So antara pencapaian yang dirangkul oleh Quantum Metal adalah yang antara yang terbaru adalah kita sudah pun menjadi pemegang saham terbesar untuk Besra Group Incorporated, di mana dengan adanya kerjasama ini, Quantum Metal sudah mempunyai lombong sendiri di Bau, Sarawak yang sedang dalam proses pengoperasian, ya, di mana kita perlu memastikan kita ada emas yang cukup untuk ahli. Ahli kita setakat hari ini lebih 1,5 juta orang, dan kalau anda jumpa ahli-ahli Quantum Metal, anda rasa tak heran untuk setiap orang tu memiliki berkilo-kilo emas. Jadi kita kena pastikan bekalan emas kita cukup, sebab maksudnya ada satu komoditi yang pengeluarannya sangat terhad, ya. Jadi kita perlu ada pastikan kita punya bekalan yang cukup. Kemudian kita memenangi beberapa anugerah di peringkat internasional pada tahun 2017, 2020 dan pada tahun 2022. Yang ini kita menang di peringkat Asia Pacific, ya. Asia Pacific Enterprise Awards, menang Best Financial Product. Ini sangat membanggakan. Kerana apa? Dengan fintech yang dibangunkan oleh Quantum Metal ini, kita memberi solusi kepada yang berasaskan bulan, maknanya yang berasaskan emas. Kita menyelesaikan permasalahan emas fizikal. Apa masalah emas fizikal? Kita nak simpan emas yang banyak, kita tak tahu nak simpan dekat mana, dan kalau kita perlu cairkan atau kalau kita nak perlu penggunaan, kita nak cashkan dia, nak cairkan dia, susah. Kalau kita ada macam 1 kilo, 2 kilo, macam mana kita nak cairkan dia, kat mana kita nak jual dan sebagainya. Dan kalau kita nak pergi mana-mana, selamat untuk kita bawa atau selamat untuk kita tinggalkan di rumah. Kalau kita nak simpan, contohnya kita kena sewa pula peti besi, kita kena bayar pula secara tahunan. Jadi ini semua perkara-perkara yang menyebabkan emas menjadi tidak popular. Jadi hari ini dengan Quantum Metal, emas sudah pun menjadi popular kerana emas sebenarnya adalah logam yang boleh mengikat nilai kekayaan anda yang sebenar. Bukan duit kertas, bukan benda lain, tapi emas lah yang sebenarnya boleh mengekalkan kekayaan anda, mengikat kekayaan anda dengan nilai yang sebenar. Ya, jadi ini adalah teknologi yang dibuat Quantum Metal, sebab itu kita mendapat pengiktirafan di peringkat dunia. Dan selain daripada itu, yang menariknya di Quantum Metal, kita bukan sahaja menjual emas, tapi kita memberi solusi pemulihan ekonomi. Nanti selepas ini masuk ke bahagian produk, saya akan jelaskan dengan lebih lanjut. Okay? Kemudian Quantum Metal juga menyediakan platform pelaburan emas dengan lebih selamat, tak ada risiko, dan yang paling best sekali, emas sudah menjadi mata wang sebenar dengan teknologi yang dibawakan oleh Quantum Metal ini. Jadi alhamdulillah, saya sangat berbesar hati untuk berkongsi peluang Quantum Metal, kerana pada saya ini adalah satu cara kita berkongsikan kebaikan dan jihad kita untuk ekonomi kepada ummah kita, ya, kepada orang Islam. Ini sangat membantu, ya, komuniti kita untuk bangkit bersama-sama. Pada keadaan ekonomi hari ini, apa pilihan yang kita ada. Jadi ini adalah satu cara macam mana kita boleh berkongsi peluang-peluang untuk meningkatkan ekonomi untuk semua orang, ya. Dan seterusnya pada tahun ini, sekitar bulan 2, kita menang lagi satu award, PEN International Finance Award 2022, the most innovative precious metal platform category. Jadi kita dapat pengiktirafan dunia, dan baru-baru ini juga Datuk pergi ke Paris juga untuk mendapatkan pengiktirafan. Satu lagi di mana, ya, tapi kita tunggukan announcement yang sebenar daripada announcement rasmi daripada HQ nanti, ya, baru kita boleh buat announcement lah. Okay. Seterusnya untuk produk, kita dah sedikit sebanyak tahu tentang syarikat,
syarikat. Sekarang kita nak tengok apa tadi Puan Azmi cakap, solusi pemulihan ekonomi macam best kan. Jadi memang pun best ya. Jadi kita pergi kepada produk dan apakah yang dimaksudkan dengan solusi pemulihan ekonomi. Kalau kita nak beli emas sebenarnya, ada banyak syarikat yang jual emas. Kan ada banyak syarikat kat luar sana yang menjual emas. Tapi Quantum Metal dia bukan hanya menjual emas, kita pun tak minat nak jual emas, ya. Kita nak jual pemulihan ekonomi. Jadi kita nak bagi semua orang berpeluang mengumpul emas dengan cara yang lebih mudah dan semua orang boleh mendapat manfaat daripada penyimpanan emas. Okey? Kalau sebelum saya kenal Quantum Metal, saya sebenarnya tahu emas ni adalah salah satu cara untuk kita mengekalkan kekayaan ataupun aset yang selamat, ya. Tapi macam mana cara kita nak beli, macam mana cara kita nak simpan, itu selalu menjadi persoalan. Jadi dengan Quantum Metal ni alhamdulillah semuanya terlerai. Jadi objektif presentation saya pada hari ini, selepas saya habis buat presentation, anda sudah sepatutnya faham apakah yang dimaksud dengan bara inflasi dan macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada bara inflasi yang kalau kita dengar bara ni memang membawa maut lah ya, yang sangat berbahaya. So kita semua tak sedar, kita semua ada terlibat dengan bara inflasi ni dan kita perlu keluarkan diri kita daripada inflasi ni. Kemudian yang kedua, macam mana kembalikan wang hangus sebagai simpanan masa depan. Maksudnya, setiap duit yang kita belanjakan tidak habis. Dia dah ditukar menjadi emas yang menjadi simpanan untuk masa depan. Wang hangus tu macam mana? Contohnya, kita bayar rumah, kereta, perbelanjaan kita, hutang piutang kita, semua hangus. Tapi dengan teknologi dalam Quantum Metal ini, sebelum kita hanguskan duit tersebut, kita tukar dia menjadi emas dulu. Walaupun duit tu habis dibelanjakan, emas masih dalam tangan kita. Itu yang best. Yang ketiga, macam mana kita nak gandakan aset dengan mudah dengan platform trading yang sangat simple yang disediakan dalam platform Quantum Metal. Okay? Jadi yang pertama sekali, saya nak berkongsi tentang bara inflasi. Okey, bara inflasi. Apa tu bara inflasi? Bara tu selalunya kita tahu dia memang membahaya. Okey. Kalau kita tengok duit mata wang kita hari ini sebenarnya tidak pun diikat dengan apa-apa nilai. Suka hati je setiap negara mencetak duit kertas mereka. Sepatutnya sebelum tahun 1971 setiap mata wang yang dicetak mesti diikat dengan emas. Jadi kalau kita cetak 1 bilion hari ini, 1 bilion tu mesti ada nilai emasnya, 1 bilion nilai emas yang kita simpan. Tapi hari ini ia tidak terjadi. Jadi duit kertas dicetak sesuka hati, dia dah jadi kanser, dia dah jadi bara. Bayangkan badan kita, kalau sel terus keluar setiap hari, tanpa ada sel yang mati, apa jadi pada kita? Kita jadi raksasa kan? Menakutkan, betul? Kita akan ada banyak bara, banyak kanser. Itulah dia yang berlaku dalam ekonomi ataupun dalam kewangan dunia. Kalau kita tengok, kita punya nilai mata wang RM50 di Malaysia tidak bernilai pun di negara lain. Dan mata wang negara lain juga tidak bernilai di Malaysia. Kerana mata wang yang dicetak oleh setiap negara hanya disah lakukan oleh negara tersebut. Tapi kalau kita pegang emas, emas boleh disah lakukan di mana-mana di seluruh dunia. Jadi dengan itu memang jelas bahawa duit kertas kita tak ada nilai sebenar. Ya. Okey, sebelum saya pergi merepek lebih lanjut, saya akan ceritakan tentang bara inflasi untuk anda faham apa itu inflasi. Kalau kita tengok pada tahun 2002, kalau kita ada duit kertas RM50, mungkin kita boleh beli banyak barang kalau pergi supermarket. Betul? Hari ini, kita semua tahulah dengan RM50 berapa banyak je barang kita boleh beli. Pergi pasar malam RM50 tak cukup. Betul? Kalau lagi 20 tahun, saya pun tak tahu berapa barang je yang kita boleh beli. Contoh, masa kita sekolah, saya sekolah dulu, kita bawa sekolah duit belanja 30 sen, 50 sen dah banyak. Tapi hari ni kita tengok anak kita belanja sekolah RM5, RM10, betul tak? Adakah kerana harga barang naik ataupun duit kertas kita jatuh nilai dia? Sebenarnya ini adalah salah satu contoh inflasi. Ya, di mana ia memang berlaku setiap tahun, setiap negara akan mengalami kadar inflasi mereka sendiri dan kalau inflasinya besar, makanya nilai wang tersebut akan jatuh dengan lebih banyak lagi lah. Secara bahasa kasarnya begitulah, bahasa pasarnya ya. Okey. Di sini saya nak bagi contoh macam mana kalau kita buat simpanan ringgit kita bandingkan dengan inflasi. Apa yang berlaku? Contoh, kita ada RM1,000. Kalau kita simpan, nak dapatkan pulangan, kita selalu simpan dalam simpanan tetap lah.
Rate dia antara 1 hingga 2% setahun, dan kadar inflasi negara kita lebih kurang 2 hingga 7% setahun. Katalah saya ambil kadar simpanan tetap 2% dan kadar inflasi 5%. Apa yang berlaku selepas setahun adalah duit yang kita simpan sebanyak RM1,000 itu akan mendapat keuntungan sebanyak 2%. Pada masa yang sama kita akan mengalami inflasi ataupun penurunan sebanyak 5%. Jadi setiap tahun, maknanya pada tahun itu kita akan mengalami negatif 3%. Maknanya duit yang kita simpan RM1,000 di bank tadi memang masih RM1,000, tetapi value-nya menyusut sebanyak 3%. Maknanya nilainya dah menjadi RM970. Maksudnya pada awal tahun mungkin kita boleh beli satu barang tu dengan nilai RM1,000. Pada tahun depan kita kena tak dapat dah harga RM1,000. Harga barang tadi akan naik RM1,000 lebih. Sebab apa? Nilai mata wang kita dah surut. Betul tak? Kalau dulu kita pergi sekolah makan nasi lemak 10 sen, hari ni nasi lemak pun dah RM2. Yang paling biasa pun dah RM2. Betul tak? Ini contoh inflasi lah. Kalau kita tengok 3% penyusutan setahun, kalau 10 tahun jadi 30%, kalau 20 tahun jadi negatif 60%. Maknanya duit RM1,000 yang kita simpan di bank tadi, nilai dia menyusut menjadi RM700 selepas 10 tahun dan RM400 selepas 20 tahun. Bayangkan kalau kita buat simpanan, lama-lama simpanan kita tu bukan nilai menjadi lebih banyak tetapi menjadi lebih susut. Ini adalah apa yang berlaku lah. Ya? Jadi nilai simpanan berkurang sebanyak 60%. Kita tengok negara Zimbabwe contohnya mengalami inflasi pada kadar yang sangat teruk, iaitu kita panggil hyperinflasi, di mana pada 10 tahun, pada tempoh 10 tahun, inflasinya meningkat sehingga 100,000%. Sangat-sangat menjunam nilai mata wangnya ya. Kalau kita tengok, kalau dia orang nak pakai mata wang, dia orang kena bawa pakai troli, pakai kereta tolak ya. Satu kereta tolak ni mungkin boleh beli sepapan telur ataupun mungkin kurang daripada sepapan telur. Jadi kalau kita nak berbelanja, maknanya kena bawa berguni-guni duit. Sangatlah tidak praktikal. Sebab itu Zimbabwe hari ini dia menggunakan mata wang negara asing untuk berbelanja dalam negara sendiri. Sangat-sangat menyedihkan. Sebab mata wang sendiri tidak bernilai. Janganlah sampai kita mengalami benda ni kan, na'udzubillah. Jadi kalau kita ada kesedaran tentang inflasi, kita sepatutnya hari ini sudah bersedia untuk dengan langkah-langkah untuk menyelamatkan diri kita dan anak cucu kita. Bayangkan hari ini kalau kita gaji RM5,000 miskin bandar, kalau kita gaji RM5,000 nak besarkan anak di bandar pun kita rasa susah, nak beli rumah pun susah. Bayangkan anak-anak kita nanti, kalau gaji dia orang RM4,000, RM5,000 memang miskin sangat. Jadi hari ini kita kena tahu macam mana cara kita nak mengatasi masalah ini. Okay? Kenapa hari ini saya bercerita tentang emas? Sebab emas sudah pun terbukti sejak zaman Rasulullah, iaitu lebih 1,400 tahun dulu. Harga seekor kambing adalah 1 dinar. 1 dinar maknanya 4.25 gram. Kalau kita tengok, harga kambing sampai hari ini pun masih 1 dinar. Kalau kita bandingkan 20 tahun atau 15 tahun lepas, satu ekor kambing mungkin harga dia 597. Kerana itu adalah nilai 1 dinar pada masa tersebut. Hari ini, satu ekor kambing masih 1 dinar tetapi harganya dah menjadi 1,000 lebih. Betul tak? Jadi kalau kita nak beli kambing pakai ringgit, kita kena bayar lebih pada masa akan datang. Tapi kalau kita nak beli kambing pada masa akan datang, tetap juga 1 dinar ataupun 4.25 gram. Maksudnya emas adalah salah satu cara untuk kita menghindari ataupun mengeluarkan diri kita daripada barah inflasi. Ya, sejarah sudah pun menunjukkan dengan data yang kita collect untuk 20 tahun, 2000 hingga 2020, kita tengok grafnya ya, walaupun emas ni dia punya graf memang ada turun, ada naik harganya untuk sepanjang tahun 2004 hingga 2022, kita tengok dia ada turun naik. Sekarang ni pun emas pun tak stabilkan. Semalam turun, hari ni naik sikit, besok dia turun lagi. Ya, tambah pula dengan perang Israel ni, kita jangkakan ada perubahan drastik lah dengan harga emas ni. Okay? So kalau kita tengok emas ni dia turun naik, tapi kalau kita buat garisan ya, selama 20 tahun emas mengalami peningkatan harga sebanyak 714%. Kalau kita bahagikan, kita buat purata, 1 tahun kenaikannya 35%. Saya nak tanya, kalau kita simpan duit, dekat mana kita boleh dapat 35% setahun?
investment mana untuk kita dapatkan 35% setahun? Susah kan? Paling-paling biasa, paling tinggi pun saya rasa selalunya orang boleh dapat dalam 9%, 10% ataupun 11%. Ya. Tapi emas kenaikan harganya ada bervariasi juga. Walaupun puratanya 35%, paling rendah pun dalam sekitar 10 hingga 11%. Jadi kalau kita ni jenis tak reti nak invest, simpan emas adalah satu investment yang simple dan menguntungkan. Kalau kita tengok harga pada tahun 2000, 1 gram adalah RM35 1 gram. Ya, lepas 5 tahun dia naik RM50, lepas 5 tahun naik lagi dan hari ni dah menjadi 300 lebih per gram, average dalam 300 per gram. Dan bayangkan harganya 2025 nanti, kita tahu USD akan USD sudah semakin menjunam dan negara-negara maju sedang membangunkan satu mata wang baru, ya, yang untuk menggantikan dolar. Kita tahu harga emas dengan dolar ni dia berkadar songsang. Kalau dolar mengalami kejatuhan, emas mengalami kenaikan. Jadi untuk itu kita rasakan, ya, kita jangkakan dalam beberapa tahun akan datang emas akan mengalami lonjakan harga, ya. Dan ini sejarah pun sudah membuktikan bahawa 20 tahun lepas memang emas adalah satu komoditi yang stabil, yang mana dia boleh dia memang meningkat, tak sama macam duit kertas. Kalau kita simpan, dia punya garisan geram ni menurun, menjunam, ya. Jadi emas adalah salah satu cara untuk kita elakkan inflasi, kerana emas adalah kalis inflasi dan cara kita untuk selamatkan kewangan kita. Okey, kita simpan kekayaan kita dengan emas, dia lebih selamat. Okey, so kat sini saya tengok pula, saya tunjukkan pula, ya, macam mana caranya kita menyelamatkan simpanan kita dengan menyimpan emas, ya. Kalau kita nak lawan dengan inflasi, ya. Contoh, modal kita ada 1,000. Tadi saya dah tunjuk dah harga emas pada tahun 2000 adalah RM35 segram. Pada tahun 2020 harganya adalah RM285 segram. Katalah pada tahun 2000 kita beli dengan harga 1,000, kita dapat 28.57 gram. Ya. Pada tahun 2020 harga emas dah meningkat kepada 285. Kalau kita jual pada tahun 2020, kita dapat nilai baru, iaitu 8,142.45 gram. Jadi kita punya belian tadi 1,000 dah menjadi 8,000. Di sini bermaksud selepas 20 tahun 1,000 meningkat menjadi 8,000 pada nilai emas tersebut, dan kenaikan ini adalah sebanyak 714%. Kalau kita bandingkan dengan perkiraan yang permulaan tadi, kita simpan duit selama 20 tahun mengalami penyusutan dalam kadar average 60% pengurangan. Tapi kalau kita simpan emas, potensinya lebih besar lagi, ya, beratus% keuntungan. Jadi hari ini anda kena tahu bahawa kalau anda seorang yang bijak, emas adalah salah satu option atau pilihan untuk anda buat simpanan untuk masa depan. Okey? Sekarang kita pergi kepada produk-produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Yang pertama, emas fizikal. Pada peringkat awal saya dah cerita, kita memang pembekal emas nombor 1 Malaysia yang membekalkan emas kepada korporat-korporat, bank-bank dan sebagainya. Yang ini bukan topik saya pada malam ini. Topik saya pada malam ini adalah untuk komuniti di mana kita boleh membeli emas pada harga yang jauh lebih rendah dan juga kita mendapatkan fasiliti pemulihan ekonomi. Yang pertamanya adalah GSA, produk kita yang pertama, ataupun Gold Storage Account, ataupun ada orang panggil Gold Saving Account. Ini sama juga dengan kita membuka akaun simpanan dekat bank. Cuma yang bestnya dekat Quantum Metal dapatkan link, anda daftar secara percuma, buat KYC tadi. Bila akaun anda dah sahkan KYC dia, kita upload IC dengan bank statement tadi, bila sah dah, anda dah boleh gunakan semua fasiliti yang ada dalam Quantum Metal. Okay, anda boleh menyimpan serendah RM10. Cuba bagi tahu saya dekat mana kita boleh beli emas serendah RM10. Ada dalam beberapa minggu lepas ada sahabat kita bagi tahu Bank Simpanan Nasional sudah mula membenarkan pembelian emas serendah RM10. Tapi kita pun tak tahu sama ada dia emas fizikal ataupun tidak. Saya tak berani cakap sebab saya tak tahu. Okay. Yang seterusnya kita ada GCA, Product Gold Convert Account. Maknanya kita beli emas, kemudian kita ambil duit semula. Kita cashback. Macam kita ada emas, kita pergi pajak gadai, ambil duit. Macam tu.
Tapi dekat sini kita tak perlu ada komitmen bayar semula bulanan ataupun tebus dan sebagainya, itu tak perlu difikirkan. Okey, yang penting fasiliti ni membantu orang yang tidak punya duit ataupun orang yang banyak hutang menggunakan wang yang dia nak belanjakan tadi untuk membeli emas menjadi simpanan masa depan dia. Dan kalau tengok daripada fasiliti ni selepas 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia akan nampak keuntungan yang besar sangat dalam dalam penyimpanan emasnya menggunakan fasiliti GCA. Bayangkan kita nak beli barang, kita belanja, kita bayar hutang, kita nak pergi makan angin, duit-duit tadi kita boleh tukarkan jadi emas sebelum kita belanjakan. Ini yang ada dalam GCA. Ya. Okey, yang seterusnya GAA, Gold Asset Enhancement. Kita ada 2 jenis, kali 5 dan kali 10. Apa maksudnya tu? Kita boleh mendapat keuntungan hingga 5 ataupun 10 kali ganda. Ini adalah account trading yang mana anda tak perlu belajar susah-susah, baca graf, tunggu depan komputer, bayar yuran mahal-mahal. Cukup dengan membuat belian pada harga rendah, jual pada harga tinggi. Buy low, sell high. Itu sahaja. Okay? Itu pun best. Alright. So sebelum saya pergi dengan detail tentang produk, kita nak bercerita sedikit tentang ekosistem, perbandingan ekosistem antara kemudahan pembelian emas di luar dan dibandingkan dengan quantum metal. Kalau di luar sana, emas selalunya kita tengok dia akan paparkan harga MKS. Maknanya hari ini emas berapa ringgit? RM300 contohnya, RM290 contohnya. Ya, kalau di quantum metal kita pakai harga LME. LME ni kita pakai dalam dolar. Dia harga emas sebenar, harga spot jadi USD. USD kita panggil LME, London Metal Exchange. Tapi kalau kita kalikan dengan rate semasa ringgit, maknanya kalau contoh kita kalikan dengan 4.6, dia dah jadi dalam ringgit, itu kita panggil harga MKS. Jadi di luar sana menggunakan harga MKS, kita boleh beli emas keping atau emas jongkong ataupun emas tulin ataupun emas perhiasan 916. Kalau waktu kita beli, dia ada markup, dia ada spread. Maknanya kita kena bayar lebih sehingga 15% untuk emas tulin dan sehingga 20% untuk emas perhiasan. Dan emas perhiasan tak tulis kat sini, ada tambahan sekitar 20% lagi untuk upah buat. Jadi kalau kita beli emas perhiasan sangat-sangat tidak tidak bijak untuk menjadikan dia satu cara untuk penyimpanan masa depan. Tapi dengan quantum metal ada cara dia. Okay? Alright, so kalau kita beli kita dah rugi hingga 20% dan kalau kita jual pula lagi dia ada penurunan harga. Contoh hari ni harga emas RM300, kalau kita nak tolak kita punya emas tulin dia boleh kurang hingga 15%. Kalau barang perhiasan dia boleh kurang hingga 20%. Jadi barang kemas beli dah rugi 40%. Jual pula 20 dah dekat 60%. Jadi kalau kita nak pakai barang kemas untuk investment, 60% tu perlu kita capai untuk balik modal. Jadi lambatlah bertahun-tahun. Betul tak? So apa yang ada dalam quantum metal pula, kita punya produk dijual secara digital. Jadi untuk emas biasa kita beli pada markup 7% saja. Dan kalau kita beli untuk produk trading 3 hingga 4% sahaja. Dan kalau kita jual, kita dapat semula harga sebenar. Dia tidak ada penurunan, tidak ada markdown. Kalau hari ini harga emas 300, 300 lah kita dapat. Okay? Jadi ini adalah salah satu contoh kenapa hari ini quantum metal sangat popular kepada pembeli ataupun penyimpan emas. Alright? Dengan lebih detail lagi, kalau kita nak buat perbandingan, katakan hari ini harga emas RM250. Kalau dekat luar, kita beli RM250 harga emas, kita kena bayar ekstra kan? 10 hingga 15%. Jadi kita kena bayar, katakan 10% ekstra, maknanya kita kena bayar RM275. Bila kita nak jual balik, dia kena ada markdown. Ada markdown, katalah 10 hingga 15%, kita ambil 10%, maknanya dah ada penyusutan RM225. Jadi kalau harga emas 250 kita beli dan jual semula, manalah tahu beli barang kemas, balik rumah husband kata tak cantik, dia suruh jual balik kan. Kita dah rugi RM50 segram. Tapi di quantum metal, kalau harga emas 250, spread 7%, kita cuma bayar 267 dan sekiranya kita nak jual semula, kita dapat harga balik. Harga sebenar LME 250. Dekat sini penyusutannya hanyalah RM17.50 segram. Kalau banyak gram, banyaklah kan. Jadi, untuk itu dekat sini jelas bahawa quantum metal lebih menguntungkan. Tapi untuk emas ni sebenarnya, kalau kita nak buat keuntungan, kita kena beli dan pastikan kita jual harganya lebih tinggi daripada harga kita beli. Okay?
Alright, so saya pergi satu persatu. Yang pertama, gold saving account. Gold saving account. Konsep dekat sini, quantum metal ni diwujudkan untuk memberi kesedaran kepada komuniti menyimpan emas. Kenapa menyimpan emas? Tadi saya dah tunjuk dah perbezaan. Kalau kita simpan duit 20 tahun, surut 60%. Kalau kita simpan emas, positif 700%, 714%. Sebab itu kita simpanlah emas. Contohnya kita ni banyak duit, ada 100,000 dalam bank. Simpanlah sebahagian dalam bentuk emas. Tapi nak simpan kat mana, tak tahu. Jadi quantum metal adalah pilihan anda. Simpan dalam bentuk emas. Bila kita beli pun spreadnya rendah sahaja 7%. Dan bila kita beli emas, kita punya simpanan bukan lagi dalam ringgit, tapi dia dah menjadi dalam gram. Contohnya hari ni saya beli RM1,000 dapat 4 gram. Contohnya, dapat 4 gram. Mana tahu lagi 2-3 bulan harga emas naik, nilai 4 gram tadi dah jadi 1,000 lebih. Itulah maksud dia. Maksudnya kita simpan emas ni lebih selamat, lebih kita boleh elakkan bara inflasi dan juga dia mengikut harga emas keuntungannya. Okay? Alright. Lagi lama kita simpan, lagi banyak harga emas naik, lagilah kita untung. Okay? Faham ya? Kepada yang dah ahli, anda boleh download apps kita ya. Kita punya website untuk ahli, untuk Malaysia, my.quantummetal.com. Okay, anda tak boleh daftar terus dengan syarikat, anda ada kena dapatkan link daripada kawan anda yang memperkenalkan anda pada quantum metal. Okay, bila dah daftar, anda boleh download apps dekat Play Store ataupun iOS ya. Kemudian dekat sini anda tengok bahagian GSA Gold Saving Account ni, tengok boleh beli, boleh simpan, boleh jual, boleh tebus fizikal, boleh buat transfer ataupun pindahan. Semuanya di hujung jari. Anda boleh beli serendah RM10, anda boleh jual sampai kosong akaun anda pun tak apa. Dia tidak ada syarat sebab ini akaun anda, password jangan bagi tahu orang. Okey. So contoh anda beli RM10, tolak 7%, dapatlah RM9.30. Hari ni beli RM10, malam nanti besok beli RM10, malam besok beli lagi RM10. Jadi semua orang yang umur 18 tahun ke atas boleh buka akaun dan boleh buat simpanan sesuka hati. Ataupun nak transfer daripada bank ke sini untuk simpan emas pun boleh. Okey. Jadi dekat sini bila-bila masa pun kita boleh withdraw semua. Contoh saya dah tukar simpanan menjadi gram, kemudian kita nak pakai, contoh saya ada simpanan yang nilainya RM10,000, saya nak pakai contoh 500, saya boleh saja withdraw terus masuk bank dalam masa 1 hingga 3 hari. Kalau anda buat pagi, kadang-kadang petang tu dah dapat sebab dia punya approval dalam sekitar 11 pagi. Jadi kalau anda buat sebelum 11 pagi, ada potensi untuk anda dapatkan masuk bank sepetangnya. Kalau anda buat selepas 11 pagi, mungkin besoknya. Macam itulah ya. Dan dia paling lambat pun 3 hari bekerja. Katalah ada public holiday yang panjang, kita tak kira public holiday, kita kira hari bekerja. Jadi kalau kita nak transfer RM1, contohnya saya ni jual kuih, anda beli kuih dekat saya harga RM1, boleh je transfer pakai QR code ataupun pakai nombor akaun. Macam mana kita buat transfer dengan bank-bank ya. So kalau kita nak tebus fizikal, macam saya cakap tadi, boleh buat pilihan serendah 0.01 gram. Jadi tapi kalau kita nak buat pengeluaran fizikal ni, saya advise lah, saya nasihatkan buat lebih daripada 10 gram sebab dia lebih murah lah. Sebab benda kalau lebih kecil memang lagi mahal selalunya kan, dia punya kos pembuatan dan juga penghantaran. Alright. So yang kedua yang best ini adalah, yang tadi pun best, yang ni lagi best, ada lagi best kan. Yang kedua ni GCA, Gold Convert Account. Dia punya konsep macam gadai. Kita ada emas, kita nak pakai duit, kita gadai, kita ambil duit balik. Okay, kita ambil duit, kemudian kita kena tebus. Tapi dekat sini kita tak perlu fikir langsung tentang menebus semula. Sebab apa yang kita perlu tunggu, kita perlu buat adalah tunggu sahaja emas yang kita simpan tu naik harganya untuk kita buat penebusan dan ambil keuntungan. Nampak tak? Itu yang best. Belanja, sebelum belanja beli emas. Itu sahaja konsep dia. So, contoh dekat sini, kalau kita ada akaun emas, dalam akaun kita tadi ada nilai RM1 juta, kita boleh ambil sehingga 85% cash out. Maksudnya kita ambil duit sebanyak 85%, iaitu RM850,000. Apa yang berlaku adalah RM850,000 ni bukan hilang, dia akan jadi holding kita. Maknanya dia akan jadi aset kita emas yang mana kita perlu buat pembayaran untuk kita dapatkan keuntungan daripada emas tadi. Jadi dia punya formula adalah dengan fasiliti GCA ni, duit kita yang dalam sini
perlu dikekalkan 15%. Dalam kes ni maknanya yang perlu kita tinggalkan sekurang-kurangnya 150,000 untuk membolehkan kita bawa keluar 850,000, iaitu 85%, yang mana 85% ni tetap mengekalkan nilai emas anda kerana 85% ni diambil daripada pembiayaan quantum metal. Sama juga contoh macam kita nak beli rumah atau nak beli tanah ke apa, contoh kita bayar deposit 15%, kita buat pembiayaan 85%, kita beli aset rumah contohnya. Jadi bila rumah tu selepas beberapa tahun naik harga, kita jual, kita bayar pembiayaan atau hutang kita tadi, kita dapat untung. Sama juga konsep dia. Cuma dekat sini kita dapat pembiayaan beli emas. Contohnya kalau kita nak beli emas RM1,000, ni sejuta banyak sangat, orang tengok macam alah takutnya kan. Okay, RM1,000 maknanya kita boleh ambil semula RM850, kita kekalkan hanya RM150 saja, iaitu 15%. Maknanya dengan RM150 kita boleh beli emas yang bernilai RM1,000 untuk simpanan masa depan kita. Faham tak saya cakap? Jadi kat mana kita nak dapat? Buatlah pinjaman kat mana-mana tempat lain, bagi RM150 dapat emas nilai RM1,000. Tak ada kat tempat lain, hanya ada quantum metal sahaja. Itulah saya kata fasiliti quantum metal khas untuk ahlinya sahaja. Ya, tak ada kat tempat lain. Okay, dia punya fees sangat rendah, 3.5%. Jadi apakah benda duit yang kita akan belanja, yang kita akan hanguskan, itu semua boleh kita selamatkan dengan fasiliti GCA. Ya, kalaupun kita tak banyak duit, kita tak mampu nak buat simpanan yang besar, dengan adanya GCA ni semua orang boleh simpan duit, simpan emas dengan banyak. Ya, duit yang kita boleh selamatkan, duit gaji, duit komitmen bulanan, deposit rumah kita. Contoh kita nak beli rumah ke kereta, kita nak bayar deposit tu besar duitnya kan. Kita tak nak duit tu hilang, kita beli emas dulu, ambil balik 85%, baru kita bayar rumah dan kereta tadi. Kita nak buat loan, contohnya selalunya orang perempuan ni kalau buat loan tu selalu nak renovate rumah, nak renovate dapur, RM100,000 ke RM200,000. Sebelum kita bayar pada kontraktor tadi, kita beli emas, ambil balik 85%, barulah kita renovate rumah kita. Jadi RM100,000, RM200,000 tadi ada dalam berbentuk gram emas. Ya, kalau orang meniaga, memang saya rasa kalau saya cerita 10 orang, 10 orang akan guna fasiliti ni. Tak ada yang menolak lah. Kan, sebab dia sangat mengujakan. Ya, contoh overhead syarikat, gaji pekerja, sewa kedai. Kalau kita meniaga besar, lagi banyak expenses kita untuk bayar gaji dan sewa kedai. Jadi sebelum kita bayar gaji dan sewa kedai tadi, kita beli emas dulu, ambil balik duit, baru bayar gaji. Jadi tak hilanglah duit kita tadi. Ya, duit pencen, duit percutian, duit umrah. Contohnya kita nak pergi umrah haji, kita nak bayar untuk keluarga kita RM50,000, RM60,000, kita beli emas dulu, kemudian kita ambil bayar untuk umrah dan haji tadi. Selepas 4-5 tahun, emas yang kita simpan tadi dah untung, mungkin kita boleh pergi lagi sekali, tak payah keluarkan duit baru. Okay? Jadi kita boleh pergi berkali-kali. Untuk orang pencen, kalau dibuat konsep macam ni, pencen dia pada masa 3-4 tahun akan datang akan jadi lebih banyak lagi. Bukan habis. Kalau tidak, kita belanja, lama duit kita habis, ataupun limited amount, ataupun jumlah yang terhad je kita boleh belanja. Tapi dengan buat simpan emas, baru kita belanja, simpanan masa depan kita itu lebih menguntungkan lebih banyak. Okay? So kalau kita tengok dekat kita punya aplikasi GCA ni, dia ada list ni akan memaparkan setiap transaksi GCA yang anda buat. Kemudian request GC ni adalah tempat di mana contohnya anda ada simpan emas nilai RM1,000, anda nak ambil duit RM100, kalau anda ada RM1,000, tolak RM100, tinggal RM900 dalam akaun, betul? Jadi saya nasihatkan dengan ada GCA ini, janganlah withdraw duit anda. Kalau anda nak pakai duit, jangan withdraw. Anda request GC. Maknanya ada RM1,000, nak pakai RM100, anda request GC. RM100 anda dapat, yang RM100 tadi akan tersimpan dalam bentuk holding dalam GCA. Yang mana nanti kalau harga emas naik, anda selesaikan RM100 tu, untungnya anda dapat. Faham tak? Itu ya. Jadi kalau kita tengok pajak gadai buat duit banyak, berbilion ringgit. Kenapa? Orang yang menyimpan emas kepada pajak gadai kehilangan emas mereka yang bernilai berbilion ringgit. Tapi dekat sini lagi banyak kita buat GCA, lagi banyak kita simpan emas dulu baru belanja, lagi banyak keuntungan yang kita bakal dapatkan. Okay? Jadi keuntungan tu kita yang dapat, bukan kedai pajak tadi.
Okay. So 85%, management fee-nya 3.5%. Tak ada lelongan. Bila anda buat GCA ni, anda tak perlu fikir tau nak tebus ke, nak apa ke. Kalau anda ada duit, anda boleh tebus lah. Maknanya di akhirnya nanti anda akan dapat lebihan emas dalam bentuk gram. Tapi kalau kata anda tak nak fikir pun tak apa. Contohnya kita buat GCA banyak. Tengok emas yang kita dah kumpul tu dah ada berkilo-kilo. Apa-apa jadi pada kita, anak kita boleh take over account tadi. Bila dijual, dia yang dapat untung. Boleh kita wariskan kepada anak cucu kita. Walaupun kita ni orangnya mungkin tak berapa banyak duit, tapi dengan ada fasiliti GCA ni, kita boleh simpan emas yang banyak untuk anak cucu kita. Ya, tak perlu risau pasal penebusan. Okay, saya bagi contoh. Ada orang dapat pendapatan daripada gaji, daripada bisnes, ataupun apa-apa cara ya, ataupun daripada duit pencen ya, dia nak buat GCA boleh. Tapi saya nak contohkan kat sini, kalau anda makan gaji, contohnya anda tak boleh nak simpan banyak, ya, apa yang anda boleh buat, gunakan fasiliti GCA adalah anda beli emas dulu, kemudian ambil balik 85%, baru anda belanjakan. Ya. Dia punya ilustrasi macam gini. Contoh gaji anda RM5,000, katalah harga emas RM250 per gram, anda dapat beli 20 gram. 20 gramnya adalah sebenarnya ya, simpanan masa depan anda. Tak ada siapa pun yang boleh leburkan ataupun paksa anda jual emas ini kecuali anda sendiri nak jual. Okay. Lepas dah beli 20 gram, nilainya RM5,000, anda ambil pula GCA, request GCA, anda ambil balik 85%, maknanya anda ambil balik 8,250 daripada RM5,000 tadi, dapat RM4,250, bayarlah rumah, kereta, duit sekolah anak dan sebagainya. Dan setahun dia punya upah hanyalah 3.5% daripada jumlah yang kita ambil, iaitu RM148.75. Ini pun tak payah fikir sebab bila harga emas naik nanti, anda jual emas tu, anda selesaikan 4,250 dan fees ni untungnya anda ambil. Macam saya cakap tadi kan, beli rumah, bila harga naik, jual, bayar hutang, ambil untung. Jadi dalam kaedah ini, maknanya 15% iaitu sebanyak RM750 ni adalah simpanan wajib yang mesti anda kekalkan dalam akaun Quantum Metal membolehkan anda memegang 20 gram ini. Faham ya? Jadi dengan kaedah GCA ni, kita dah regangkan nilai duit anda, walaupun gaji anda RM5,000, seolah-olah gaji anda bulan itu adalah RM9,250, iaitu kelebihan sebanyak 85% sebab anda buat GCA. Bayangkan seluruh amount gaji kita beli emas, kemudian dapat pula lagi 4,250 untuk kita belanja. Jadi maknanya sama tak gaji kita dengan 9,250? Siapa yang tak guna fasiliti ni sangat-sangat rugi. Macam saya sendiri, sebelum saya ambil duit untuk belanja apa-apa, saya GCA kan dulu, baru saya belanja. Jadi tak kisahlah nak belanja beli handbag mahal ke, nak enjoy ke, nak holiday ke, kita tak sayang duit kita habis. Ada orang sayang nak belanja takut duit habis, jadi simpan untuk hari tua, untuk sakit pula tu dia nak simpan untuk dia sakit. Dia takdirkan tak sempat sakit meninggal, jadi apa pun dia tak sempat nak enjoy. Jadi dekat sini kita boleh je belanja, cuma nanti bila kita belanja, duit tadi kita dah tukar kepada bentuk emas, baru kita belanja. Emas inilah yang menguntungkan kita pada masa akan datang. Dia menjadi aset untuk masa depan. Ya, saya harap anda faham. Okay, saya buat ilustrasi pula kat sini ya untuk 3 tahun. Katakan tadi kawan kita gaji RM5,000, dia beli emas, katakan dekat ilustrasi ni saya tak boleh ikut harga emas sebenar ya, walaupun emas sebenarnya harga dia berubah-ubah. Saya pakai satu harga sebab kita nak buat contoh ilustrasi sahaja ya. Kemudian katakan setiap bulan dia buat, dia dapat beli setiap bulan 20 gram, ambil balik 4,250, simpanan wajibnya dalam Quantum Metal adalah 750. Ya, ini yang dia buat. Katakan harga emas naik tadi, kita tengok average 35% setahun. Dalam ilustrasi ni kita ambil emas naik 10% saja setahun, sikit je cukup. Kita ambil 10%, kalau 3 tahun dia jadi 30%, iaitu harga emas akan naik 250 menjadi 325. Selepas 3 tahun, katakan ya, anda nak terminate yang transaksi yang ni, kita jual balik, jadi kita jual 20 gram kali 325 dapat 6,500. 6,500 ni belum lagi untung. Kenapa belum untung? Kita kena bayar pembiayaan yang kita dah ambil. Jadi 6,500 tolak 4,250, untung kita adalah 2,250. Untung ke untung? Sebab apa saya kata untung?
daripada transaksi ni, nampak tak? Kita simpan hanya 750. Tapi akhirnya dalam 3 tahun, kita dapat 2250. Kalau kita hanya simpan 750 dekat bank, duit kita selepas 3 tahun pun masih 750. Tapi mengalami penyusutan nilai. Betul? Tapi kalau kita tukar simpanan kita dalam bentuk gram emas, inilah yang kita dapatkan keuntungan. Ya, bayangkan ya, setahun gaji kita 60,000, kita punya komitmen 51,000, habis kita boleh simpan 9,000 je. Tapi kalau dengan kaedah quantum metal, yang kita simpan sebenarnya adalah emas 240 gram. Anda takkan pernah terfikir dengan gaji anda boleh simpan suku kilo setahun. Betul tak? Alright, so ini ada kelebihannya kenapa kita, macam mana kita gunakan GCA ni untuk kita boleh mengumpul emas ya. Kalau kita tengok contoh selepas 3 tahun anda nak terminate semua, anda nak buat settlement ya, nak ambil untung. Semuanya sekali. Ya, kalau kita tengok simpanan anda sebenarnya hanyalah RM9,000 setahun. Yang ini kalau anda simpan kat bank lepas 3 tahun 9,000 je lah, dia tak meningkat pun. Selepas 3 tahun 9,000 kali 3 dapat 27,000, dia tidak meningkat pun, betul? Tapi dekat sini apa kita simpan adalah gram emas. Setahun 240, 3 tahun jadi 720 gram. Jadi selepas 3 tahun kita ambil nilai harga baru 325 kali dengan 720. Nilai emas baru kita selepas 3 tahun adalah RM234,000. Banyak kan? Adakah ini untung? Belum. Kita kena tolak apa yang kita ambil tadi, pembiayaan kita, iaitu setahun 51,000, 3 tahun menjadi 153,000. Jadi 234,000 tolak 153,000, anda dah ada untung sekitar 81,000. Anda faham betul-betul ya? Keuntungan GCA ni adalah untuk long term. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kenapa? Sebab keuntungannya adalah berdasarkan perkenaikan harga emas. Lagi banyak harga emas naik, lagi banyak untung anda. Dekat sini saya buat contoh 3 tahun naik 30%. Jadi simpanan anda yang wajib tadi 27,000 dah jadi 81,000. Nampak tak? Dia 3 kali ganda. Sebab kenaikan harga emas 30%. Kalau dalam masa 3 tahun tu naik 20%, 20%, 20%, 60%, anda akan dapat dekat sini 6 kali ganda. 162,000. Kalau naik lagi banyaklah anda punya untung. Faham tak? So ini adalah dia punya trik. Dia punya trik. Triknya adalah biar lama ataupun biar kenaikan emas lebih banyak baru kita terminate. Perlu tak kita risau nak tebus? Tak payah. Okay, katakan selepas 3 tahun, anda buat tebusan tadi, macam saya cakap, kita nak kira tadi tu 81,000 untung kasar. Berapa pula untung bersih? Untung kasarnya adalah 234 tolak 153, kita dapat 81,000 kan? 234 tolak 153. Dan kalau kita nak buat untung bersih, kita kena tolak dia punya management fee 3.5% daripada 153. Jadi keuntungan bersih kita sekitar 75,000. Nampak tak? Sedangkan simpanan kita ada cuma 27,000. Ya, sebab itu kalau orang buat bayaran kereta, macam anak-anak saya, sebelum dia orang buat bayaran kereta bulan-bulan, saya suruh dia beli emas, ambil duit, bayar kereta. Sebab bila nanti kereta tu dah habis bayar, nilai emas yang kita simpan tadi, kita jual, kita boleh beli lagi sebiji kereta free. Dengan cash tadi. Rugi kan kalau kita tak buat facility ni. So kalau tak ada duit, boleh tak kita simpan? Boleh juga. Kita simpan lah kemampuan kita. Dia boleh buat serendah RM150. Contohnya kita ni gaji kecil, kita tak mampu, ataupun kita nak bersimpan untuk anak, anak kita ramai, kita tak mampu. Ya, jadi kita boleh buat sebulan, kita boleh simpan RM22.5 aja contoh. Kalau kita simpan RM22.5, setahun baru RM270. Kalau kita simpan duit. Tapi dengan kaedah GCA, kita simpan RM22.5, tapi kita pinjam dulu RM150, beli, withdraw balik RM127, kekalkan RM225. Jadi dengan modal RM22.5, kita dah simpan emas yang bernilai RM150. Katakan harga emas RM250 per gram, setahun kalau kita buat, kita dah dapat 7.2 gram emas. Okay? Duit yang kita simpan cuma 270, tapi emas kita 7.2 gram yang nilainya banyak. 150 kali setahun berapa dah. Ya? So kalau kita tengok, selepas 10 tahun,
apa yang kita dapatkan kalau kenaikan harga emas tu 10% setahun lah, kita ambil sikit je lah 10%, 250 dah jadi RM500. Jadi setahun 72 gram, 10 tahun jadi 72 gram kali dengan RM500. Nilai emas dah jadi 36,000. Tolak dengan pembiayaan yang kita ambil setahun 1530, 10 tahun jadi 15,300. Kita tolakkan, kita ada untung RM20,700. Sebab apa? Sebab harga emas naik 100%, 10 kali ganda. Jadi simpanan kita 2,700 dah jadi 10 kali ganda. Kalau dalam masa 10 tahun ini harga emas naik 200%, maknanya anda punya keuntungan ni 4 kali ganda lah. Sorry, kalau naik 200%, anda dapat 20 kali ganda lah. Jadi 40,000, 41,000, RM400. Macam tu. Ya, jadi lagi banyak harga emas naik, lagi banyak keuntungan anda. Jadi plan ini sesuai tak untuk kita buat simpanan anak kita yang usia 10 tahun? Bila dia dah 10-20 tahun, kita dah ada duit untuk tampung pengajian dia masuk universiti. Kita boleh buat juga konsep ini untuk orang yang tak ada EPF, kerja sendiri. Simpanlah RM22.5 sebulan. Kalau orang contohnya nak buat simpanan untuk kahwin, nak pergi umrah, nak pergi haji, ini kaedah yang paling simple. You all boleh buat calculation sendiri. Okay? So dengan fasiliti ni kita boleh belanja macam biasa, lagi banyak belanja lagi bagus. Sebab sebelum kita belanja kita simpan emas. Sebelum kita belanja kita simpan emas. Kita simpan emas, kemudian lepas emas naik harga kita untung. Jadi dekat sini kita kena tukar gaya cara fikir kita, kita kena tukar gaya hidup kita. Sebelum belanja buat apa? Sebelum belanja buat apa kawan-kawan? Beli emas. Okay? Baru kita belanja. Okay? Faham? Best tak? Saya mula dengar, saya kata, Mak Ai, macam tak percaya je. Tapi inilah kebenarannya. Okay? So kita tengok yang ketiga. Nak tengok tak produk kita yang seterusnya? Ketiga iaitu GAE. Okay? GAE. Account trading. Kalau GCA tadi kita guna duit yang kita nak belanja, ya, GAE ni pula guna duit yang kita ada lebih, ada lebihan yang kita simpan bersepuk dalam bank, tak buat apa-apa. Ya, ataupun kita nak invest tapi kita tak tahu nak invest kat mana. Jangan guna duit Pampers, jangan guna duit beli beras, jangan guna duit emergency. Sebab kita kena bagi tempoh setahun untuk kita dapatkan keuntungan. Walaupun dia boleh, ada orang buat keuntungan 1 hari, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan, tapi kita boleh tahan sekiranya tak ada keuntungan setahun, kita boleh bersabar. Sebab ini adalah syarat kalau orang nak buat trading, dia punya sabar, holding power kena kuat. Okay? Jangan guna duit emergency. Okay? Dekat sini sebenarnya lagi best. Lagi best. Dekat GAE ni Pak, tadi kalau GCA 15% dengan 80%, dekat GAE ni kita punya duit 10%, company bagi pembiayaan 90%. Dia punya fees 3.5%. So contoh, kita ada modal 100,000, beli GAE kali 10, kita akan dapat 10 kali ganda, 1 juta. Maknanya 10 kali ganda. Kalau contoh kita ada 1,000, kita beli GAE kali 10, kita akan dapat emas 10,000. Kalau kita beli 10,000, kita akan dapat nilai emas 100,000. Cuba cerita kat saya dekat mana orang boleh bagi pembiayaan beli emas macam itu. Ada tak? Kalau ada beritahu saya, okay, saya pun nak beli juga. Okay, so tak ada pun, memang tak ada. Hanya dekat sini, tak payah nak submit dokumen, tak payah nak tunggu approval, beli terus dapat. Okay, ini adalah dia punya ruangan J. Ini anda boleh tengok, boleh beli dan boleh terminate. Dan apa nama, tak ada margin call. Yang penting kita jual masa harga lebih tinggi, jadi kita untung. Ya, kita yang jual, tak ada orang boleh paksa kita jual. Kita tak perlu top up. Kalau harga emas turun, kita relax ya. Kita tak perlu top up, dan emas tadi dalam pegangan kita tak akan hilang, insyaAllah. Ya. So macam mana cara kita nak buat pembelian? GAE kali 10 ni, dia dijual dalam bentuk unit. Satu unit harganya $250. Ya, harga tetap $250. Bila kita beli, kita kena bayar fees untuk setahun. 3.5% tadi untuk setahun, maknanya untuk 12 bulan. Siap-siap. Kalau kita buat keuntungan dalam masa sebulan, dia akan refund semula yang 11 bulan yang kita tak pakai tadi. Jadi yang ini memang boleh refund balik. Jadi kalau kita tengok, kalau kita tukar kepada ringgit, contoh saya ambil ni rate dia 4.6,
Kalau 250 dia jadi 1,150. Jadi maknanya modal kita tadi satu unit $250 iaitu RM1,150. Ini kira kita punya duit lah 10%. Bila kita beli GA kali 10, kita dapat 9 kali pembiayaan. Maknanya kita akan dapat pembiayaan sehingga $2,250 nilai emas ataupun dalam ringgit 10,350. Jadi dia punya management fee kira daripada pembiayaan ini. Jadi 2250 kali 3.5% itu yang kita dapat 78.75 ya. 35% daripada 2250 dapat 78.75. Okey. Dia tak kira harga yang besar, dia kira daripada pembiayaan. Jadi kalau kita jumlahkan modal kita 250 dah jadi $2,500 ataupun 1,150 dah jadi 11,500, 10 kali ganda. Okey. Jadi kalau dengan 1,100 sepatutnya kita dapat 3.86 gram tapi kita akan dapat 38.68 gram. Hari ini untuk membeli satu unit sekitar 1,500 lebih ya. Hari ini bila anda tengok harga turun je lagi terus beli ya. Ini tengah memang good time to buy. Okey. Okay, kenapa kita kata JA kali 10 ni menawarkan keuntungan hingga 10 kali ganda? Senang saja untuk bagi anda faham. Saya buat ilustrasi ya. Modal, katakan anda ada modal 10,000, harga emas hari ni 250 gram, kalau pergi kedai mana-mana kat luar, kita dapat 40 gram, betul tak? Sebab modal 10,000 bagi 250 dapat 40 gram. Tapi di quantum metal kita ada kali 10, kita akan ekstra 10 kali, dapat 400 gram. Jadi JA ni adalah trading ya, maknanya dia ikut harga perubahan harga emas. Tak kisahlah ada orang buat untung sehari, ada orang buat untung 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, 2 tahun tak adalah. Maknanya ikutlah ya. Kalau pernah orang buat sehari pun dah untung ya. Pernah orang buat 2 minggu pun dah untung ya. Macam salah seorang klien saya RM1,000,000, saya selalu bagi contoh ni ya, nampak RM1,000,000 dalam masa 2 minggu dia untung 30%, dia dapat 300,000. So sangat-sangat best ya. So bila harga emas naik RM50 contohnya, RM300 ni kita dah boleh jual lah. Dah ada perubahan harga kan. So kalau kita jual dekat kedai biasa kita dapat 12,000, 40 kali dengan 300 dapat 12,000. Di sini kita dapat 10 kali ganda, 120,000. Okey. So keuntungan macam mana pula? Modal hasil yang kita dapat tolak dengan modal 10,000, kita dapat untung RM2,000. Tapi di quantum metal kita dapat untung RM20,000 sebab itu pun dah lepas tolak modal dan juga pembiayaan RM90,000. Nampak tak? Modal sama kan? Beli harga sama RM250 per gram. Jual harga sama RM300 per gram. Untung per gram pun sama RM50 per gram. Tunggu masa sama tak? Samalah. Kalau seminggu, sebulan, setahun, sama je masa kita tunggu. Okay? Tapi yang beza dekat sini apa dia? Keuntungan berbeza 10 kali ganda. Sebab orang ni beli emas biasa kat luar, kita beli JA kali 10. Jadi ada orang tanya saya, nak simpan GSA ke nak simpan JA? Saya ulang sekali lagi. GSA untuk simpan emas untuk masa depan. GAA ni kalau anda berani ataupun berminat untuk trading, boleh beli GAA. Tapi GAA ni anda tak boleh ambil bila-bila anda suka. Anda boleh ambil bila dah untung. Kalau anda jual bila tak untung, anda rugi. Jadi anda kena pandai-pandai main lah. Dapat untung daripada GAA, tambah dekat GSA. Lepas tu bila harga turun lagi, beli lagi GAA. Macam itulah ya. Dapatkan nasihat daripada konsultan anda. Okay, keuntungan dengan JA kali 10 pun dapat keuntungan 100% dengan lebih cepat. Kalau kita target untuk dapat keuntungan 100%, cara biasa lambat. Sebab apa? Kita ada modal 10,000, kita beli pada harga RM250 per gram, kita kena tunggu emas tu naik harga hingga RM500 per gram. Berapa lama nak tunggu tu? Tak tahu lah. 4 tahun ke, 10 tahun ke, tak tahu. Betul? Tapi kalau JA kali 10, kita beli pada harga RM250 per gram, harga emas naik 10% sebab kita kan ada 10 kali ganda modal, kita dah dapat profit 100%. 10% tu naik harga RM25 je. Boleh berlaku dengan lebih pantas dan lebih cepat, betul tak? Sebab itu kenapa ramai orang membeli JA kali 10. Okay. Tips dia, jangan terminate. Kalau kita nak terminate, kita terminate masa harga emas
naik lebih tinggi daripada harga masa kita beli. Sebab kalau kita beli contoh RM300, dah termasuk dengan 3%, RM300, kemudian harga emas tu naik 303, maknanya 1%, kita dah untung 10%. Kalau kita invest RM1,000, dapatlah 10%. Maknanya 100. Kalau kita invest RM100,000, dapatlah RM1,000. Itu kalau emas naik 1%, kalau harga naik 5%, dapat 50%. Begitulah seterusnya. Tapi kalau harga emas tengah turun, buat bodoh. Jangan buat apa-apa, jangan jual. Sebab kalau anda jual, 1% harga jatuh, anda rugi 10 kali ganda, 10%. Begitulah seterusnya. So masa harga emas turun macam sekarang ni, kalau anda pernah beli pada harga lebih tinggi, hari ni lebih rendah anda beli kalau ada duit. Kalau tak ada duit, hold saja emas tu, tunggu naik untuk boleh untung. Tapi kalau anda ada modal masa turun ni, beli lagi. Jadi bila harga emas naik, yang beli kemudian ni akan untung dulu. Okay? Alright. So ini cara kita nak, salah satu cara kita nak tengok keuntungan lah. Anda boleh pergi dekat GAE, bahagian pembelian tu dia ada senarai-senarai transaksi kita buat. Ini contoh adalah salah satu transaksi pembelian pada 3/5/2021. Dia beli dengan satu unit dengan harga 250, dia dapat 44.65 gram. Selepas 88 hari, iaitu pada 1 Jun, dia tengok dekat sistem, harga dah naik $60.55 kali dengan 44.6 gram, nilai semasanya adalah $458. Untung tak? Beli 250, hari ni harga dia dah jadi 498. Untung lah kan? Kalau kita nak tengok untung dia sebanyak $248. $248.26. Jadi kalau kita terminate pada hari yang ini, kita dapat balik 498.26 dalam akaun bank kita. Dan dia juga akan pulangkan management fee yang kita tak habis pakai. Kita belikan $78.75, ini tak habis pakai pun dia refund. Jadi dua-duanya akan dimasukkan dalam bank account kita kalau kita terminate. Anda tengok transaksi ni dalam 88 hari, keuntungannya adalah 99.3%. Mana dah dapat? Ya. Keuntungan bahagi dengan modal dapat 99%. Sebenarnya harga emas naik sekitar 9.9%. Sebab tu kita punya keuntungan 10 kali ganda jadi 99%. Kita nak simpan kat mana boleh dapat 99% dalam masa 88 hari. Okay. So senang sahaja dekat Quantimeter. Jadi contoh ya, 65 hari modal 311,000. Dalam masa 65 hari dapat 409,000, keuntungan 98,000 dah. Walaupun nilainya 31%. Sebenarnya kenaikan harga emasnya cuma 3.1%. Ya, ada 7 bulan, 7 hari. Ini testimoni kita. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam setahun, kalau katakan kita ni tak pandai nak main trading, kita tak pandai buat JA lah, kita simpan GSA saja. Contoh kita simpan GSA saja. Kita beli harga, contoh dekat sini, kemudian akhir tahun, saya tunjuk contohlah 12 bulan ataupun setahun lah ya. Harga akhir tahun dekat sini. Jadi kalau perbezaan harga ini 10%, anda punya GSA dah untung 100%. Nampak tak? Tapi kalau anda tu rajin nak buat trading, beli GAE, dalam setahun ada banyak kali turun naik harga. Anda kena pandai spot. Ya? Selalu kalau dalam grup, kita akan bagi info tentang harga lah. Ada 14 kali pada tahun 2020. Kalau anda tak dapat 14 kali, anda dapat 5 kali pun okey. Contoh ya, dekat sini perubahan harga beli kat sini, jual kat sini 7% perbezaan, maknanya dah boleh untung 70%. Kemudian anda dapat lagi beli dekat sini, jual dekat sini, perbezaan harga 10%, dekat sini anda dah untung 100%. Jadi dekat dengan cara GAE ni, beli murah, jual, dah jual, simpan duit dalam bank, bila harga turun beli lagi, jual lagi, ya. Dengan cara ni anda boleh buat keuntungan beratus%. Okay? Pada tahun 2021 masa COVID dia sideways je, harga dia serata je, tapi walaupun nampak serata, ada point untuk kita entry, beli dan kita jual, ya. Jadi GA ni sangat-sangat simple, anda tak perlu nak tunggu depan komputer, tak perlu nak belajar bayar mahal-mahal untuk baca graf dan sebagainya. Okay? QM untuk semua. Ya, ada 3 produk saya buat rumusan. JSA untuk simpan emas, GCA untuk simpan emas guna duit yang kita nak belanja, dan simpanan ini emas ini menjadi simpanan masa depan kita. GAE pula
beli emas juga, tapi dengan duit yang bukan duit emergency dan potensinya untuk kita mengganda keuntungan tu lebih banyak lagi di GAE. Okay. Jadi fasiliti tu boleh kita gunakan combine-combine. Contohnya seorang ni dia ada simpan rata-rata duit. Dekat account bank sikit, dekat investment sikit, SB tabung haji. Tapi dia nak ada duit simpanan, ada cash flow, ada liquid dia untuk dia buat emergency saving. Maksudnya kalau ada emergency dia ada duit, ya. Jadi dia tanya, Puan Hasmi macam mana saya nak buat? Jadi ini saya boleh bagi cadangan contoh, ya. Dia ada RM150 daripada semua buat keluar dulu, beli GSA untuk beli quantum metal. Daripada 150 tu saya minta, saya boleh cadangkan dia untuk beli emas sebanyak RM135,554. Dapat beli 542.2 gram. Ni dah jadi hak kita dah. Ya, dah jadi hak kita dah 542.2 gram. Kemudian withdraw balik 85%, ambil cash 115,220 ni masuk balik dalam simpanan. Tak kisahlah nak simpan kat balik kat tabung haji ke, ASB ke, ataupun dalam akaun GSA sendiri dalam bentuk emas pun boleh. Ya. Kemudian bakinya tadi 14,000 ni beli JA kali 10 unit. Masa tu harga satu unit 1,400 kan. Jadi sebab tu lah harga kat sini anda tengok 40,000. Okay. Jadi 10 unit, sepatutnya satu unit 44 gram dah jadi 440 gram. Nilai 440 gram tu adalah 110. Jadi ini pun aset kita. Jadi dengan buat exercise ini, dengan buat kaedah ini, simpanan dalam akaun kita cair kita ada 115,000. Kurangnya 150 tolak 115 kurang dalam 35,000. Tapi dengan 35,000 tadi kita ada emas sebanyak setengah kilo, ya, 5.2 gram bernilai 135,000 dan JE bernilai 110,000, jadi total dah jadi 360,000. Dengan pinjam sekejap modal 150,000 kita dapat kembangkan aset jadi 360,000. Pada masa yang sama kita ada simpan lagi cash dalam bentuk simpanan 115,000. Nampak tak? Ataupun cara kedua, saya boleh cadangkan semua beli GSA emas dulu, betul ambil 80% baru beli 10 unit. Jadi cash kita dapat kurang sikit pada tadi, kurang 2,000. Jadi 113,000, tapi aset yang kita kembangkan dah menjadi 373,000. Apa-apa pun cara anda nak buat, anda punya suka. Dekat quantum metal yang best, dia tak kontrol anda punya account. Nak beli suka hati, nak jual suka hati, nak bagi kosong pun boleh, nak bagi banyak mana pun boleh. Okay? So satu lagi sebelum saya berakhir, sekadar nak buat satu rumusan yang simple. Katakan anda ada RM10,000, anda nak buat keuntungan dalam masa 5 tahun secara compounded, ya. Maksudnya tak ambil untung, tak ambil untung dan reinvest semula. Contohnya ada 4 instrumen, ada 4 cara, ya. Yang pertama, simpanan tetap 3%. Dan selepas 5 tahun, RM10,000 tadi jadi RM11,500 lebih. Kalau anda simpan dekat tempat yang boleh bagi keuntungan 5%, RM10,000 tadi akan jadi RM12,700 lebih. Tapi kalau anda beli emas RM10,000 tadi, dengan jangkaan emas naik 10% setahun, 5% 5 tahun jadi 50%, RM10,000 tadi jadi RM16,000. Tapi kalau anda lebih bijak, guna dekat JA kali 10, ini kan anda tak pakai duit ni kan, JA kali 10, ya, beli dan jual setahun sekali, ya, tak buat trading in between, kan kita boleh berbanyak kali, tapi katalah anda tak reti, anda just simpan selama setahun dan anda reinvest semula selama 5 tahun. Jadi kenaikan emas 10%, 5 tahun jadi 50%. Dengan JA kali 10, 50% jadi 500%. Sebab itu dengan RM10,000 dah jadi RM50,000. Sebenarnya dengan JA kali 10 boleh banyak lagi bila anda buat trading in between tu lebih banyak. Contohnya dapat RM50,000, beli lagi, jual balik. Beli lagi, jual balik. Boleh dapat lebih keuntungan beratus% sebenarnya. Ya, jadi tepuk dada, tanya selera, tanya poket, yang mana satu caranya untuk anda kembangkan kekayaan anda, kumpulkan emas, ya, kerana emas ini adalah pemegang kekayaan yang sebenar lah, ya, bukan duit kertas. Okay. So di Billionaire Warriors kita ada latihan offline dan online, kita ada road tour, ya, dah lama dah juga kita tak buat road tour ni, insyaAllah. Dan setiap hari Isnin kita ada preview macam hari ni. Minggu depan orang lain pula yang bertugas. Setiap hari Rabu kita ada training untuk calculation, pengiraan JA, GCA dan JAE, siapa yang berminat. Dan setiap hari Jumaat malam kita ada training untuk yang berminat menjadi konsultan buat
buat duit tepi. Kadang-kadang duit tepi ni lebih banyak daripada duit gaji kita. Ya, secara full time ataupun part time, sila hadir pada kelas hari Jumaat. Ya, jadi ini adalah Billionaire Warriors. Dan sekian saja, terima kasih. Saya akan buka kepada persoalan dengan cepat dah. Saya akan go through dengan cepat mungkin sebab kita ada sharing daripada Jam sekejap lagi. Abang Jam kita, new merchant leader kita yang itu mantap ya, mencapai dengan tempoh yang agak cepat juga. Alright. So saya akan go through soalan, saya akan cuba jawab ya sebelum Jam buat sharing. Hazim, tolong jadikan Jam co-host. Okey, ada soalan dekat sini Bidadari tanya ATM machine ada juga ke di PJ? Yang saya tahu masa ni hanya ada di Penang ya. Okey, MKS tu apa saya dah jawab tadi. Okey, 150 tu pergi mana? Ia kekal dalam quantum metal. Right. Terima kasih Abang Jam tolong jawab. Macam mana dengan kiraan JA kali 5? JA kali 5 ni dia punya pembiayaan 5 kali ganda. Dia punya fees bayar lepas kita terminate. Dia tak bayar masa kita beli. Ya, selalunya dia punya harga lebih murah lah. Lebih kurang 150 ataupun RM160 satu unit. Ya. Tapi dia punya keuntungan 5 kali ganda. Kalau kita nak bandingkan dengan JA, kalau kita ada duit sebanyak 1,500, kita boleh beli satu unit JA kali 10 kan. Ataupun kita boleh buat GCA. Ya, ataupun kita boleh beli JA kali 5. Lebih untung kalau kita buat JA kali 5, JA kali 10 ataupun kita buat GCA. Ya, sebab itu JA kali 5 dia tidak popular sangat. Okay? Tapi boleh je anda beli. Alright, Najiha. Kira masuk GCA dulu kalau simpan guna cash ikut pajak kita. Okey, Najiha ni punya soalan, saya rasa saya faham dan menarik soalan dia. Okey, contoh ya, anda nak kepangkan duit, anda tak adalah banyak sangat modal tapi anda ada dalam RM1,800. RM1,800. Kalau anda tanya saya akan cakap pada anda beli emas GSA, kemudian convert, ambil GCA. Daripada 1,800 anda boleh buat keluar 1,600 lebih kurang. 1,600 tu anda beli pula GAE kali 10. Nanti anda tengok aset anda dekat GSA ada 1,800, dekat GAE tadi ada 11,000. Total aset anda akan menjadi dengan modal 1,800 akan jadi RM13,000. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau anda nak beli GAE ada modal lebih daripada 1,500, anda buat dulu GCA kan dia, ambil duit balik baru beli GAE. Lepas tu bila dah beli GAE ada balance lagi tu simpan balik dalam GSA. Macam tu selalunya saya cadangkan pada orang yang nak invest lah. Okay. Terima kasih Puan. Okey, Lazim 10 kali tu Islamik ke? Ya, kita punya produk kan patuh syariah, Cik Lazim. Okey, JA kali 10 boleh beli dapat cashback macam mana? JA kali 10 bukan cashback, GCA sahaja. Okey, kepada yang tak jelas dengan presentation saya ni, boleh dengar rakaman besok. Mungkin kita akan edarkan dengan rakaman atau anda boleh pergi dekat YouTube tadi. Ya, Azim dah boleh share kat sini. Jadi Alhamdulillah malam ni tak ada banyak soalan. Asalnya agaknya saya perasan lah ya. Penjelasan saya jelas kot. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tanya pada konsultan anda juga. Ya, so saya tak nak buang masa lagi. Sebelum kita berakhir, hari ini kita bertuah sebab kita ada jemputan khas. Abang Jam daripada KK, Kota Kinabalu, seorang merchant leader dalam Billionaire Warriors. Kita nak dia bagi sharing dekat kita ya malam ni. Dalam 5-10 minit Abang Jam ya, boleh ya sebelum kita berakhir. So over to you Abang Jam. Silakan. Kenalkan diri dan sharing. Terima kasih Kak Asmi. Dengar suara? Dengar. Tolong fokus, tolong pinkan kepada Abang Jam Muka mana tak nampak mukanya? Muka Alright. kurang sehat. Silakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Apapun ucap tahniah kepada Kak Asmi, Puan Asmi, kena penerangan pada malam ni lebih kurang 1.5 jam. Sangat mantap.
Sehinggalah ramai masih stay tune sampai sekarang hampir 102 orang. Okey, Alhamdulillah. So, sebelum tu saya kenalkan diri, saya Jaafar bin Adi Mastar. Berasal dari Ladatu, Sabah. So, sekarang ni saya menetap di Kota Kinabalu lah. So, pengalaman jam dalam konten metal ni 2019 tahu pasal QM tetapi tidak bertindak. Salah satu sebabnya, satu, sangat berhati-hati dan juga tak faham. Dan kemudian 2021 November baru jam diberikan hidayah dan dibukakan hati untuk bertindak dalam konten metal. Baik. So sekarang ni jam bergerak secara aktif Januari 2022 sampailah sekarang lah. So alhamdulillah setahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan kekal dalam konten metal sebagai konsultan. Okey. So alhamdulillah daripada bergerak seorang menjadi 2, menjadi 10 dan sekarang ni tak tahu jadi berapa ribu lah. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada my team, my network jam 1305 sehinggalah dapat membuktikan bahawa ada satu ranking dalam QM yang orang idam-idamkan dalam merchant, satu-satunya di bumi Borneo lah. Borneo ni Sabah, Sarawak, Brunei kan. So alhamdulillah jam dapat achieve selama 1 tahun 8 bulan sebagai konsultan. Okay, so pada awalnya dulu jam faham hanya menggunakan fasiliti quantum metal daripada 3 produk, GSA, GCA dan juga GA. Pada awalnya berniat untuk layan diri sendiri. Pertama, menggandakan keuangan melalui GA. Kedua, akan belanja hangus melalui GCA. Orang pesara tera tidak buat apa-apa pun. So, better lebih baik jam bergerak. Bergerak maksudnya bergerak secara aktif, pelan-pelan, dengan niat membantu. Membantu masyarakat, membantu kawan-kawan, membantu family. Kan? So, alhamdulillah dia semakin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Dan bila dah mula bergerak aktif dalam konsultan, di sini dalam QM ni, yang mana yang baru? Yang mana yang baru? Ada soalan tak? Dengar tak soalan? Dengar. Oh, dengar. Kalau ada soalan, type saja ataupun buka mic. Okey. So, alhamdulillah, setahun 8 bulan jam boleh achieve dengan kerjasama satu pasukan. Alhamdulillah, terutama my direct partner kan. Walaupun kebanyakannya dalam network jam ni ramai yang masih bekerja. Ramai yang masih full time bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarat, doktor, macam-macam lah. Tidak ramai yang full time. So, boleh dikatakan yang betul-betul full time adalah jam lah. Sebab seorang pesara kan. So, yalah pada awalnya jam ingin menggunakan fasiliti quantum metal je 2 produk. So, tapi why not kalau ada satu lagi kategori untuk dapat pendapatan sampingan secara konsultan. Jadi jam tergerak hati untuk bergerak secara aktif di seluruh Sabah termasuklah Sarawak, Brunei, Labuan, termasuklah Semenanjung Malaysia. Agak struggle juga, memang seperti mana yang Merchant Razman hari Jumaat baru-baru ini dia terangkan bagaimana untuk menjadi seorang konsultan terutamanya sekali pergi merchant. So pergi merchant ni
pada siapa yang baru, dalam konten metal ni dia ada pangkat-pangkat. Dia ada pangkat-pangkat. Pertama introducer, kemudian dealer, kemudian dealer developer, kemudian merchant dan seterusnya sampai ke senior merchant. So Jam memang set target pada masa tu tahun lepas bila bergerak aktif, Jam nak sangat pergi merchant. Nak sangat pergi merchant sebab salah satunya mana ada kedai emas yang boleh bagi diskaun setiap kali kita beli 14%. Itu salah satunya yang boleh menguatkan Jam untuk pergi ke merchant. Okay. So agak struggle Jam di dalam di Sabah. Sangat struggle. Bukan setakat onak duri dilalui. Sebab salah satunya kebanyakan dalam konten metal ramai yang sukses adalah di Semenanjung, di Melaya. Ramai yang merchant developer, senior merchant. So bagi Jam lah, di Semenanjung Melaya sangat bertuah. Sebab mereka yang ada di Semenanjung berhampiran dengan mentor-mentor quantum metal. Seperti Angel Group, Puan Rukaida, MD kita, BW, siapa tak kenal, Puan Najam Mazni, dia ada di Johor. So setakat kalau daripada KL ke JB, tak jauh pun, 4 jam pun untuk dapatkan ilmu. Tapi bayangkan Jam, untuk dapatkan ilmu, Jam kena pergi KL 2 jam setengah naik flight. Kena korban masa, kena korban tenaga. Semata-mata nak ilmu saja. Jam kena terbang ke ke KL, jumpa Puan Aida. Jam kena terbang ke Pulau Pinang, dapatkan ilmu, jumpa Datuk Lim. So, di sini Jam struggle sikit. Sebab kurang supporting daripada jarak dekat. Namun, mereka ni semua bagi ilmu secara online dan juga fizikal. Dan pada Jam, saya yang nak berjaya, so saya anak murid, saya kena cari guru. Bukan guru cari saya. So saya kena turun ke bawah untuk mencari ilmu, mencari guru. So siapa guru-guru kita? Guru-guru kita adalah orang yang sudah berjaya dalam konten metal. Diorang mesti ada ilmu yang bermanfaat, yang membawa yang membawa manfaat. Kalau tidak, mereka tak boleh berjaya. Jadi Jam, korban, tenaga dan masa. So alhamdulillah hari ini daripada zero negeri Sabah, so sekarang ni semakin berkembang, semakin berkembang. Okay. So Jam tidak mau ambil masa lama sangat. Mungkin masa sudah lewat, esok ramai yang kerja. So nasihat Jam, yang mana yang baru berkecimpung ataupun bergerak aktif sebagai konsultan, kalau dah introducer, pergilah ke dealer. Bila ke dealer, pergilah ke DD, dealer developer. Kemudian pergilah ke merchant. So macam mana nak pergi dealer, macam mana nak pergi dealer developer, macam mana nak pergi merchant, tuan-tuan perempuan boleh jumpa referral anda masing-masing. Ataupun jangan lupa setiap Jumaat ada career development dalam content metal. Bagaimana kita untuk naik pangkat? So pastikan join. Kalau tak dapat offline, belajar secara online. So itu je daripada saya, nasihat saya. Terutamanya kepada yang baru. Okay. Kalau tak bergerak aktif secara konsultan, tapi gunalah fasiliti quantum metal sebaik-baiknya yang membawa manfaat. Mana mungkin belanja hangus boleh jadi simpanan. Mana mungkin perbelanjaan kita menjadi aset. Cuba cari dekat luar kalau ada selain quantum metal. Tak ada. Hanya quantum metal. Duit yang pergi boleh datang kembali. Sebab itulah selalu kita ada pantun yang pergi datang kembali. So dari mana datangnya ni? Semua orang ada perbelanjaan hangus. Semua orang. Ini kepada orang yang kurang mampu. Kurang mampu menyimpan. Tetapi kalau faham dalam konsep metal, walaupun kurang mampu, dia boleh menabung dengan menggunakan produk nombor 2. So ini GCA ni kepada orang yang kurang mampu.
Dan kepada yang mampu dan terlebih mampu, tempat dia adalah GAA. GAA ni lain macam pula. GAA ni lain macam, dia punya keuntungan dan dia punya penangan. Penangan dia lain pula. So, ikut kategori masing-masing, kita tahu di mana kita punya kategori. Tak mampu, GSA. Kurang mampu, GCA. Terlebih mampu, GAE. Kalau nak mata duitan lagi, jadilah konsultan. Okey? So, itu je daripada saya. Ikhlas daripada jam. Semoga semua yang hadir pada malam ni, sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan boleh ke merchant. Dan paling penting, mesti chip simpan 1 kilo. Right? So, terima kasih kepada Kak Asmi memberi saya ruang beberapa minit untuk sharing. Terima kasih juga kita kepada yang berbahagia, yang dikasihi, yang dihormati founder Billionaire Warriors, Puan Haja Mazni, yang juga banyak menyuntik semangat jam selama ini. Dia kalau tak marah, dia sebat. Dia tak sebat, dia rotan. Tapi rupa-rupanya berbaloi-baloi. Okay? So, terima kasih. Jumpa lagi next time. Thank you, Kak. Terima kasih Abang Jam yang hebat. Alhamdulillah, dia tak pernah patah semangat. Dan saya selalu tengok dia konsisten beri training kepada tim dia dekat Sabah especially. Ya. Dan tak pernah bagi alasan untuk tidak hadir kepada event kita dekat Semenanjung pun. Jadi kalau kita nak berjaya, itulah ciri-ciri orang berjaya, kita ikuti orang berjaya. Kalau jadi merchant ni, income puluhan ribu lah ya, dan ada yang beratusan ribu pun. Kalau anda peringkat permulaan, anda beli J. Kalau anda jadi konsultan, anda kena beli sekurang-kurangnya 1 unit J kali 10. Minta konsultan anda upgrade anda menjadi introducer, anda dah boleh introduce orang untuk dapatkan commission ya, untuk pembelian JE contohnya sebanyak 2%. Dan kalau anda nak jadi dealer dan ke atas baru konsultan dah 7%. Sebenarnya sangat banyak berbanding dengan mana-mana syarikat lain. Kerana kalau kita tengok tahun lepas, komisen yang dibayar oleh Quantum Metal berbilion ringgit ya, berbanding dengan syarikat-syarikat yang dah lebih 10 tahun dan sebagainya. Dekat Malaysia walaupun kita untuk komuniti baru 4 tahun, tapi komisen kita bayar sangat tinggi. Dan insyaAllah dengan segala fasiliti yang kita ada, kita boleh bantu ramai orang kat luar sana. Jadi saya harap semoga perkongsian kita daripada Abang Jam tadi sangat bermanfaat ya. Dan Abang Jam bekas tentera yang kata yang bercita-cita untuk mengubah hidup dia dah tercapai, dan banyak orang yang sudah pun dibantunya. Saya harap semua orang pun dapat mendapat inspirasi daripada perkongsian dia tadi, dan kita semua adalah calon jutawan, insyaAllah calon jutawan emas, dan juga kita jaga kita berjaya dan bantu orang lain ya, sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang, dan jumpa lagi di masa depan. Maafkan segala kekurangan ya. Terima kasih Abang Jam, terima kasih host Hazim dan semua orang yang terlibat sini. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terima kasih.